mohon dulu untuk kita like, komen, subscribe dan share kepada kawan-kawan kita yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Untuk siri ulasan taktikal pada kali ini, saya ingin menyentuh tentang perlawanan-perlawanan yang telah melibatkan pasukan-pasukan besar ataupun favourite dalam Euro 2020. Dan kita nampak beberapa keputusan yang memang dijangka, dan selain pertembungan pasukan-pasukan besar seperti perlawanan Perancis menentang Jerman. Dalam perlawanan tersebut, pasukan Jerman melakukan sedikit perubahan yang saya nampak daripada kebiasaan. Yang pertama, apabila mereka meletakkan Gnabry daripada Bayern Munich sebagai striker utama di hadapan, dan selain itu di bahagian pertahanan pula Jerman telah meletakkan 3 pertahanan yang dipimpin oleh Hamal daripada Bayern Munich juga, dengan diapit oleh 2 pertahanan. Dalam perlawanan biasa Jerman jarang sekali menggunakan 3 pertahanan yang begini, tetapi kali ini mereka secara berani mempertaruhkan 3 pertahanan, mengambil kira keupayaan Perancis yang mempunyai kelajuan di bahagian serangan mereka. Saya memang menjangka Jerman akan menghadapi kesukaran apabila berhadapan dengan Perancis. Pertamanya kerana kita tahu Perancis merupakan satu pasukan yang mantap kali ini. Dan kenapa dia mantap? Kerana majoriti pemain-pemain yang diturunkan oleh Perancis telah bersama bermain sejak 4-5 tahun yang lepas. Selain itu, kita tengok Perancis mempunyai kemahiran ataupun kelebihan di bahagian tengah, bila mana pemain mereka seperti Pogba, seperti Kante dan juga Griezmann, mereka memiliki kemahiran ataupun kepakaran dalam mengawal tempo perlawanan. Perancis merupakan satu-satunya pasukan yang saya nampak tahu bila menyerang, tahu bila bertahan, dan tahu macam mana untuk mengawal tempo permainan dalam keadaan mereka tertekan. Jadi ini kelebihan Perancis. Jerman pula seperti biasa tidak secara dominan menguasai bahagian tengah. Kita nampak Gundogan dan juga Kroos gagal untuk mengekang ataupun mengawal tempo permainan yang banyak didominasi oleh barisan tengah pemain-pemain Perancis. Jadi secara taktikalnya memang dalam game tersebut, walaupun saya menjangkakan sekiranya pun Jerman berjaya menyumbat gol, akhirnya Perancis akan dapat meningkatkan tempo permainan dan juga akan menyumbatkan gol dan seterusnya memenangi perlawanan. Untuk masa yang akan datang, saya nampak Jerman harus bangkit dan mungkin perlu membuat pertukaran sedikit di bahagian pertahanan, terutamanya untuk kembali membariskan 4 pertahanan. Kita tahu Jerman mempunyai risiko untuk ditembusi apabila pasukan lawan mempunyai penyerang yang laju seperti Mbappe dan sebagainya. Cara taktikalnya, apabila pasukan itu bermain dengan 3 pertahanan, mereka sepatutnya mendominasi bahagian tengah. Kerana dengan kompaknya bahagian tengah itu oleh midfield pasukan yang membariskan 3 pertahanan ini, sudah tentu serangan dapat disusun dengan baik. Tetapi agak malang dalam perlawanan ini, pemain-pemain tengah Jerman gagal mendominasi bahagian midfield yang mengakibatkan mereka mudah memberikan umpanan-umpanan kepada Mbappe. Jadi itu adalah antara secara taktikalnya kenapa Jerman tidak berjaya mendominasi perlawanan dan seterusnya gagal menewaskan Perancis dalam perlawanan ini. Secara taktikalnya juga, apabila pasukan itu membariskan 3 pertahanan, ruang akan lebih luas kepada pemain ataupun penyerang lawan, bila mana bahagian tengah itu tidak ramai pemain yang berada di situ. Sebab itu kita tengok Perancis apabila lancarkan serangan, mereka lebih memberikan umpanan awal ke bahagian wide kiri dan kanan padang, supaya 3 pertahanan Jerman ini menjadi semakin terbuka dan terpaksa meluaskan koordinasi mereka. Ya, ini memang menyebabkan kesukaran di pihak Jerman apabila Griezmann secara bebas ataupun Pogba secara bebas mengawal tempo permainan di attacking third Perancis dalam perlawanan ini. Jadi secara ringkasnya saya boleh simpulkan bahawa prestasi yang ditunjukkan oleh pasukan Perancis ini adalah ibarat nasi lemak. Kalau kita makan nasi lemak, dia sudah sedap, cukup perisa, tapi ditambah lagi dengan perisa yang baru, yaitu perisa pandan buatan seorang kawan dari Malawaring, Bungawan. Jadi Perancis tetap menjadi pilihan pada Euro kali ini, dan semoga kita disajikan dengan perlawanan yang lebih bermutu dan berkualiti di pusingan-pusingan yang seterusnya. Terima kasih.